Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala. Sebelum hari ini kita akan memulakan pembelajaran mengulang kaji semula pelajaran pertama, iaitu fiqh tahun 2 bab najis. Dalam fiqh tahun 2 bab najis ini, kita akan memerhati dan faham bahawasanya arak, anjing, darah dan bangkai haiwan itu, contohnya kucing, bangkai kucing itu adalah najis. Jadi cikgu minta murid-murid semua untuk ingat bahawasanya arak iaitu minuman yang memabukkan, bangkai kucing, darah anjing, babi itu adalah najis. Jadi sebagai orang yang beragama Islam, mestilah kita ingat bahawasanya arak, darah anjing dan bangkai kucing itu adalah najis. Justru itu, bila kita telah tahu bahawasanya arak najis, bangkai kucing itu adalah najis, darah dan anjing itu adalah najis, jadi kita akan selami pula berkenaan dengan pengertian pengertian najis. Pengertian najis maksudnya pengertian atau makna najis itu sendiri. Jadi pengertian atau maksud najis iaitu sesuatu benda kotor, sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Sesuatu benda yang kotor yang menyebabkan tidak sah solat dan tawaf. Okey. Misalnya, sekiranya najis tak cicak ada pada bahu kamu, maksud tu kamu tengah tawaf mengelilingi Kaabah. Okey. Jadi najis tak cicak tu ada pada bahu kamu dan kamu biarkan macam tu sebab kamu tidak tahu bahawasanya tai cicak ini adalah najis. Maka pada ketika itu tidak sahlah tawaf yang kamu kerjakan. Begitu juga bila murid-murid solat. Misalnya murid solat Zuhur, ada najis tai kucing pada kaki, bau memang semebak, satu bilik tidur bau dengan najis tai kucing tu. Jadi biarkan macam tu je, teruskan solat. Maka tidak sahlah solat fardu yang dikerjakan itu. Begitu juga dengan solat sunat. Adapun sekiranya murid-murid berpuasa pada bulan Ramadan ataupun puasa sunat, ada najis tai kucing pada kaki, itu tidak membatalkan puasa. Okey. Okey. Ataupun murid-murid sedang membaca Al-Quran, ada najis tai cicak pada tangan, maka itu tidak membatalkan wuduk murid-murid. Bahkan murid-murid hanya pergi ambil pergi cuci je tangan tu, buang tai cicak itu. Okey. Jadi boleh meneruskan membaca Al-Quran. Adapun sekiranya kamu menanggung najis pada bahu ataupun pada tangan ini, najis tai cicak ke tai kucing ke pada tangan ini, sedangkan kamu tengah solat, mendirikan solat, menanggung najis tersebut, maka tidak sah ibadah yang kamu kerjakan. Okey. Jadi kita lihat pula berkenaan dengan bahagian najis. Bahagian najis dalam pelajaran yang pertama dalam buku Tat Fiqh tahun 2 ini ada 3. Iaitu najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan, contohnya bangkai burung. Najis mughalladhah, iaitu najis yang berat seperti anjing. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Okey. Sebelum itu, cikgu akan terangkan terlebih dahulu tentang contoh-contoh najis. Okey, semua murid-murid kena ingat. Contoh najis pada halaman yang kedua dalam buku teks itu tahi,
tahi, darah, nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak, dan akhir sekali muntah. Jadi kena ingatlah contoh-contoh najis, iaitu tahi, darah, nanah, air kencing, babi, anjing, bangkai haiwan, arak, dan muntah. Okey. Jadi bahagian najis ada 3, iaitu najis mukhafafah, najis yang ringan, najis mutawassithah iaitu najis pertengahan, dan najis mughallazah iaitu najis berat. Okey, najis mukhafafah, najis yang ringan ni contohnya seperti air kencing bayi lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun yang masih lagi menyusu ibu. Yang hanya minum susu ibu saja. Dan mutawassithah itu najis pertengahan, itu najis bangkai haiwan, contohnya seperti bangkai burung. Dan najis mughallazah itu najis yang berat, contohnya seperti babi atau anjing, ataupun keturunan daripada kedua-duanya. Okey, nanti kita akan lihat ya. Jadi apakah pengertian najis mukhafafah ini? Pengertian najis mukhafafah ini iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Adapun kanak-kanak yang berumur kurang daripada 2 tahun tapi dia dah makan nasi, dah makan susu holik, dah makan overtime, maka itu air kecil yang keluar itu bukan dinamakan bukan dinamakan najis mukhafafah. Jadi kena ingat itu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Ibu menyusukannya dengan susu dada dan dia kurang daripada 2 tahun, maka air kencing yang keluar itu dinamakan najis mukhafafah. Dan cara menyucikan najis mukhafafah ini, najis yang ringan ini, yang pertama sekali kita kena kenal pasti najis mukhafafah tersebut. Kita kenal pasti najis mukhafafah itu. Maknanya kita tahu, okey, tempat ini adalah keluarnya najis mukhafafah, terdapatnya najis mukhafafah di atas lantai misalnya. Kita kena kenal dulu, kenal pasti najis mukhafafah tersebut. Dan yang kedua, hilangkan najis mukhafafah sehingga kering. Hilangkan najis mukhafafah itu sehingga kering. Sama ada kita letakkan kertas di atasnya, biar kering tempat tersebut. Dan yang ketiga, kita renjis dengan air mutlak. Kita ambil air mutlak satu bekas, dan kita ambil tangan kita dan kita renjis. Okey, settle, hilang. Itu adalah najis mukhafafah, najis yang ringan. Itulah cara menyucikannya. Misalnya seorang ibu paku anak dan anak tu kencing pada baju ibu, jadi ibu perlu keringkan dulu baju tersebut. Dah kena pasti ini adalah kencing anaknya yang lelaki, bayi lelaki yang kurang daripada umur dia 2 tahun dan hanya minum susu ibu saja. So dia keringkan bajunya. Okey, dia keringkan bajunya dan dia pun ambil air mutlak dan dia renjis pada bajunya. Itu saja. Okey. Okey, itu cara menyucikan najis mukhafafah. Okey, seterusnya pengertian najis mutawassithah. Apakah pengertian najis mutawassithah? Iaitu najis selain daripada najis mukhafafah dan najis mughallazah. Iaitu najis mutawassithah ni najis yang sederhana. Itu ia adalah najis yang selain daripada mukhafafah dan mughallazah, najis yang ringan dan najis yang berat. Okey. Jadi apakah contoh-contoh najis mutawassithah ini? Dalam buku teks muka surat 5, najis mutawassithah ini iaitu darah, air kencing, contohnya air kencing kanak-kanak lelaki berumur 10 tahun. Okey, bangkai, muntah, arak, tahi dan nanah. Okey.
itu adalah contoh-contoh najis mutawassithah. Cikgu ulang, iaitu tengok muka surat 5, iaitu darah, air kencing, bangkai, muntah, arak, tahi dan nanah. Itu adalah contoh-contoh najis mutawassithah. Justru itu bagaimana okey, ini adalah contoh-contoh najis mutawassithah, iaitu bangkai, muntah, air kencing, darah, arak, nanah dan tahi. Okey, ini adalah contoh-contoh najis mutawassithah. Minta murid-murid semua kena hafal contoh-contoh najis mutawassithah ini, dan sebelum ini juga itu contoh-contoh najis secara umumnya, iaitu najis contoh-contoh najis pada muka surat 2, itu umumnya dimaksud najis tentang babi, anjing, bangkai haiwan, arak, muntah, air kencing bayi lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Itu contoh-contoh najis secara umum. Ini dia fokuskan contoh najis mutawassithah, iaitu bangkai, muntah, air kencing, darah, arak, nanah dan tahi. Okey. Dan bagaimana pula cara-cara menyucikan najis mutawassithah ini? Yang pertama sekali, cara-cara menyucikan najis mutawassithah ini, yang pertama, mengenal pasti najis mutawassithah tersebut. Kita kenal pasti najis mutawassithah itu, contohnya tahi, okey, ada pada baju seorang ayah. Okey, kita kenal pasti ini adalah tahi Haikal yang berumur 10 tahun. Kena anak dia lah, Haikal tu kena pada bajunya. Jadi kena pastilah ini adalah najis mutawassithah. Jadi cara yang kedua, dia hilangkan najis terlebih dahulu. Maksud dia pun ambil kain, okey, dia hilangkan najis terlebih dahulu. Dia hilangkan najis tu terlebih dahulu, dia keringkan najis tu tersebut terlebih dahulu. Okey. Dan yang ketiga, dia basuh tempat najis dengan air mutlak hingga hilang bau, rasa dan warna. Dan dia basuh najis ni, contohnya yang ni, dengan air mutlak. Okey, dia basuh ambil sabun, dia hilang bau dia. So pastikan hilang bau, rasa dan warna dia hilang. Okey, contohnya najis kena pada tudung cikgu ni, najis tai cicak contohnya, ataupun najis budak umur 10 tahun. Dia keluar daripada tandas, dia tak basuh berak, lepas tu tangan dia terberlumur dengan najis, lepas tu pergi pegang tudung cikgu misalnya. So ada najis kat sini, jadi dia kena pasti ini adalah najis mutawassithah. Jadi dia hilangkan najis terlebih dahulu, hilangkan najis tokor tu terlebih dahulu, buang. Lepas tu ada bekas-bekas ni, dia gosok-gosok, buang-buang. Okey, lepas tu dikeringkan dulu, relax. Okey, lepas tu yang ketiga, dia pun basuh tempat najis tersebut dengan air mutlak, sehingga hilang bau, rasa dan warna. Jadi dia ambil air mutlak, air pahit tu, dia pun basuh. Dia basuh, ambil sabun sikit, basuh. Jadi hilanglah bau, rasa dan warna, sehingga hilang bau, rasa dan warna. Jadi dia bolehlah pakai, still lagi boleh pakai tudung ni, sebab dah bersih. Maknanya dia boleh bawa, dia still lagi boleh pakai tudung ni, tak perlu nak buka, nak pergi basuh, masuk mesin basuh. Pergi basuh, masuk ke dalam mesin basuh tu pun, dengan adanya najis pada tudung dia ni pun kena berhati-hati. Okey, dengan menggunakan mesin basuh tersebut, kena sangat-sangat berhati-hati dengan menggunakan mesin basuh tersebut. Kerana dengan menggunakan mesin basuh tersebut lah, dengan menggunakan mesin basuh tersebut lah, boleh melumurkan seluruh mesin basuh tersebut dengan najis. Okey, okey. Maksudnya bila awak contohnya dalam pada tudung awak ada najis, budak yang berumur 10 tahun tu pegang tudung awak tu, entah dia tu kena najis awak, awak tak boleh letak macam tu je tudung awak ni dalam mesin basuh. Okey, sebab mesin basuh tu dia berputar saja, dan najis yang berstokor tu boleh melumurkan satu mesin basuh tersebut. Okey, jadi awak kena bersihkan dulu secara yang awak belajar dengan cikgu ni, awak bersihkan dulu dalam bilik air. Awak pasti ini adalah najis mutawassithah.
awak buangkan najis tersebut stokol tu, lepas tu awak keringkan dulu najis tersebut, lepas tu awak basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau dan rasa, barulah awak buang tudung awak. Sebab awak tak selesa pakai, sebab tudung awak dah basah sikit. Jadi awak buang tudung awak pergi, boleh letak dalam mesin basuh. Jangan bila najis toko tu ada pada tudung awak pergi buang, lepas tu terus letak dalam mesin basuh tanpa awak membersihkan dulu najis tersebut di luar daripada mesin basuh tersebut. Kena berhati-hatilah. Okey, kena cermat tentang bab membersihkan najis ni. Kita mengerjakan solat fardu 5 waktu. Jadi benda-benda yang macam menyucikan najis, tentang najis, contoh-contoh najis ni kita memang dah pakar lah tentang hal tersebut. Okey, di sini pula berkenaan dengan pengertian najis mughallazah. Pengertian najis mughallazah ini najis yang berat. Itu maksudnya anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Okey, anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Okey, itu adalah najis mughallazah, najis yang berat. Okey, anjing dan babi serta keturunan daripada keduanya. Contohnya, si anjing ini dia kacuk dengan si serigala. Maknanya dia berkahwin dua lah dengan serigala. Lepas tu melahirkan anak anjing dan melahirkan anak campuran anjing dan serigala. Maka keturunan tu tetap keturunan anjing, meskipun serigala itu bukan najis mughallazah. Maka anak yang dilahirkan hasil daripada keturunan anjing tersebut dengan serigala tersebut tetap najis mughallazah. Faham? Faham. Jadi kita lihat pula apakah cara-cara menyucikan najis mughallazah. Yang pertama, mengenal pasti najis mughallazah tersebut. Contohnya, najis mughallazah itu ada pada kasut kamu, najis anjing ada pada kasut kamu. Dan yang kedua, hilangkan najis tersebut. Dan yang ketiga, basuh tempat najis sekali dengan air bercampur tanah. Basuh tempat najis tersebut sekali dengan air bercampur tanah. Dan yang keempat, basuh tempat najis 6 kali dengan air mutlak. Basuh tempat najis 6 kali dengan air mutlak. Okay, kena ingat cara-cara menyucikan najis mughallazah ini. Okey, aktiviti nyatakan najis atau bukan najis bagi gambar di bawah. Okey, gambar di bawah diberikan iaitu ayam, buah, bangkai kucing, arak, tahi dengan bangkai ikan. Yang manakah yang najis? Yang najis iaitu bangkai kucing, tahi dan arak. Yang bukan najis iaitu bangkai ikan, ayam dan buah rambutan. Okey, murid dalam kumpulan menyelarakan benda yang kotor tetapi bukan najis. Benda yang kotor tetapi bukan najis, contohnya seperti lumpur. Itu kotor tapi ia bukan najis. Guru membimbing cara yang betul menyucikan semua bahagian najis. Jadi kamu kena ingatlah cara-cara menyucikan najis mutawassitah, mughallazah, najis yang ringan iaitu najis mukhaffafah. Kena ingat cara-cara menyucikan najis tersebut. Dan murid dalam kumpulan menunjukkan cara menyucikan najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Okey, yang cikgu ulang tadi. Murid dalam kumpulan menyenaraikan contoh najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Najis mukhaffafah ni contohnya air kencing bayi lelaki yang kurang daripada umur dia 2 tahun yang hanya minum susu ibu saja. Itu contoh najis mukhaffafah. Najis contoh najis mutawassitah contohnya najis arak, darah. Dan najis contoh najis mughallazah iaitu anjing dan babi. Okey.
Tahukah anda bangkai ikan dan belalang adalah bukan najis? Kena ingat, bangkai ikan dan belalang itu adalah bukan najis. Nombor 2, tanah yang hendak digunakan untuk menyucikan najis mughallazah tidak bercampur dengan najis. Okey, tanah yang hendak digunakan untuk menyucikan najis mughallazah itu mestilah ia suci dan tidak bercampur dengan najis. Jadi amalkan, pastikan anggota badan, pakaian dan tempat solat kita tidak bernajis. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.